Okay. Okay, so kita dah live sekarang. So, hi everyone. Hi. So, welcome to MXB for All live. Actually, the first time ever MXB for All live untuk talk yang macam ni. So, kita punya tajuk hari ni tanya tentang weekend dan kenapa weekend. Yes. Oh. So, everyone, mana Max Gavin semua tak nampak pun lagi ni. Kita minta semua orang untuk datang share, invite Yes. kita punya live MXB for All. So dengan kita punya tajuk tadi macam Zul cakap, iaitu tanya tentang weekend dan kenapa weekend. Kalau boleh share kita punya video, and then after that like kita punya video and share lah kalau boleh supaya seberapa banyak orang yang mungkin boleh dapat manfaat daripada penerangan hari ini. Okay. Tak kisahlah, maksudnya nak share tu, nak invite tu kita punya kawan-kawan dekat Facebook, ahli keluarga kita, rakan-rakan taulan kita yang mana dah pakai ataupun yang tak pakai lagi pun kita boleh share dan juga invite mereka. Tapi sebelum tu, okay, kita nak kenalkan diri kita lah. So saya Zu, saya dari bahagian marketing department MXB, and okay, saya Tarmizi daripada marketing team juga. Okay, so jadi hari ni kami berdua yang akan mengelola kita punya live Facebook pada hari ni. Yang sama juga kita nak highlight sekali lagi, iaitu tanya tentang weekend, kita boleh hashtag, dan kenapa weekend, so kita boleh hashtag juga bagi trending worldwide Zoom hari ni. So invite ramai-ramai untuk dengar penerangan Mizi, sebab mungkin ada yang tak pernah dengar tentang weekend. Mungkin ada pernah dengar weekend, tapi weekend tu apa, produk weekend tu apa kebaikan, apa manfaat weekend dan sebagainya. Jadi hari ni kita Mizi sebagai senior product trainer and nutritionist juga akan bercerita tentang weekend. Tapi sebelum tu kita nak anda semua jemput masuk kita punya live and share lah, share and like. Okay, sebelum Mizi mula, selalu kan Mizi kan turun market, kadang-kadang pergi outstation. Kadang-kadang macam orang nak tanya dekat Mizi tu macam tak sempat, tak ada masa. So jadi ini merupakan salah satu platform yang MXB buat untuk anda bertanya apa saja kemusykilan, apa persoalan-persoalan yang ting-ting dekat anda punya kepala tu yang tak dapat jawab. So jadi gunakan platform ni sebaik yang mungkin. Dekat ruangan komen tu anda boleh letak soalan-soalan anda. Nanti kita akan cuba jawab apa yang kemusykilan, dan diharap soalan-soalan nanti tu Mizi dapat jawab dengan yang baiklah dan memuaskan hati anda semua. So untuk session hari ni, first Mizi akan bercerita ataupun memberi penerangan sedikit sebanyak tentang weekend, pembuatan, kebaikan, manfaat, dan seterusnya kita akan ada session Q&A. Maksudnya anda tanya, Mizi jawab. So untuk tanya, jangan risau, anda boleh komen. Dekat ruangan komen tu anda komen, anda tanya sebarang kemusykilan ataupun apa-apa je lah yang anda rasa macam anda nak tahu, yang mungkin tak berkesempatan untuk tanya Mizi sewaktu maybe BOP dekat HQ ataupun BOP dekat outstation, tak sempat, busy ke apa ke kan. Jadinya hari ni gunakan Mizi sebaik mungkin, tanya. Okay, tanya. So jadi kita mula dengan pengenalan dulu. So jadi actually kita nak tahu apa itu weekend. So orang cakap tak kenal maka tak cinta, dah kenal baru jatuh cinta. Okay. So jadi actually produk weekend ni apa? Actually produk weekend yang kita tahu adalah fabric tenaga. So apa makna fabric tu? Kalau kita tahu fabric, kita punya kain, baju. So jadi MXB keluarkan produk weekend ni adalah fabric tenaga yang kita hanya pakai saja. Contohnya kita pakai stocking, kita pakai wristlet, vest, kita punya topi. So itu dikatakan fabric yang mulanya adalah dari kapas dan juga tenaga. So okay. So jadi kenapa dikatakan fabric ni tenaga? Maksudnya fabric bukan biasa-biasa punya, bukan kaleng-kaleng punya, luar biasa punya fabric ni, sebab dia akan bagi tenaga, impact. Di mana tenaga tu datang, Zul? Okey, tenaga tu datang daripada kita punya bahan-bahan utama, iaitu kita ada 5 bahan utama yang sangat penting. Iaitu kita tengok, kalau anda datang ke HQ, kita ada batu tourmaline warna-warni. So ini batu tenaga daripada hasil bumi sendiri. Yang kedua,
kita ada 78 jenis mineral daripada arang bulu putih yang banyak sangat-sangat untuk kita punya tubuh badan, mineral tersebut. Yang ketiga adalah germanium, keempat titanium dan kelima perak. So jadi kadang-kadang kenapa orang cakap, okey, Mizi, saya ni pakai stokin tiap-tiap malam 2 tahun, tak bau busuk pun, tak basuh pun, pakai je. Tapi kena jemur lah yang pastinya dekat cahaya matahari. Kenapa tak bau? Sebab kita ada iaitu silver yang boleh membasmi kuman sebanyak 95%. So jadi kalau orang tak basuh pun stokin weekend lah, especially ni, dia takkan bau busuk. Macam tu. So 5 bahan tadi adalah 5 bahan yang sangat-sangat penting untuk hasil pembuatan produk weekend. So jadi produk weekend ni asal dari mana? Ataupun dia buat ataupun kilang dia di mana? So jadi ini adalah hasil ataupun kita katakan made in Taiwan, di mana kita menggunakan teknologi yang terkini, iaitu kita gunakan teknologi nano. So kalau kita katakan, kalau kita punya orang-orang yang macam besar tu, kita katakan kilo banyak-banyak besar, tapi nano ni sangat-sangat halus, partikel dia macam serbuk ni. So sangat-sangat halus partikel dia, serbuk dia. So maksudnya barulah dia punya kesan tindak balas ke dalam tubuh badan dia tu akan lebih keluar debu-debu macam halus sangat-sangat dia tu. Dia macam bedak bedak baby tu kan. Halus dia tu. Tepung lah orang cakap, halus tu macam tepung. So jadi teknologi ni dari Taiwan, daripada Jerman, daripada Jepun. So 3 negara kombinasi. So produk kita ni sangat-sangat bagus, teknologi 3 buah negara. Bukan biasa-biasa juga Okey, so jadi selepas kita tengok untuk sebut nano ni, dia akan pergi kepada kita punya master batch. So ini saya cerita sedikit jugalah proses di mana master batch kita punya produk ni, dia macam carbon, tapi dalam tu dah ada kita punya partikel-partikel nano yang 5 bahan tu. Boleh nampak tak? So jadi kita tengok yang ni. Kalau datang ke HQ, kita boleh tengok dekat display direct dekat bawah. Kita so ada sediakan. So selepas tu, lepas daripada master batch, kita akan keluarkan kita punya kapas macam ni, ataupun eksklusif untuk kita punya live hari ni. Tengok satu benang ni, satu apa kita panggil ni? Satu gulung lah. Satu gulung lah. Satu gulung kita punya benang ni. Tu kalau kita tengok satu. Wah, sangat. Dia bukan macam benang yang biasa anda nampak yang selalu tukang jahit guna untuk jahit baju tu tau. Ya, sangat-sangat halus ni benang dia. Mungkin kita punya director kat belakang ni boleh zoom untuk kita punya viewers tengok. Boleh nampak tak? Dia sangat-sangat halus tu benang ni. Daripada urat rambut kita pun lebih kurang lah macam tu. Kita punya rambut satu urat ni. So benang ni sebab Ini kalau pun ada dekat HQ Busy kan? ya, ni ada HQ. Kalau nak datang kena buat appointment dulu lah nak tengok. So daripada benang-benang ni barulah kita cut jadi spesifik produk. Iaitu kita tengok ada wristlet, ada stokin, ada vest, ada kita punya V-pilot, V-private, baru kita akan kait. So kalau kita tengok yang mana ada attend kita punya NTO, kita punya kapas ada, kita punya benang ada berapa jenis tu? Misi lah jawab. Okey, semua mesti. Okey, kita ada 2 jenis kan. So selalu yang macam kita tengok yang kita punya produk weekend yang warna hitam ni, ataupun yang kita pakai vest, kita punya V-pilot, V-private, itu dalam bentuk X punya. Dia punya shape lah. Tapi siapa yang dah pakai, macam dah guna kita punya V-Dream, pillow protector ataupun back protector, itu adalah kapas yang berbentuk hollow. Dia ada bulat. Dia punya tenaga pun lagi tinggi daripada yang biasa punya. Okey. So kita dah makin ramai kita punya viewers tu. So terima kasih ucap sama kepada semua. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang datang. Kita nak lagi ramai-ramai lagi untuk orang invite kawan-kawan, rakan-rakan saudara, family members untuk kita punya live Facebook ni. Tanya soalan. Okey, mungkinlah sementara Mizi tengah bercerita tentang weekend, cerita tentang pembuatan semua sekali, anda boleh tanya soalan. Tanya je, letak dekat bahagian komen, nanti Mizi akan jawab. So Mizi,
Okey. So kita nak tengok pula untuk kita punya manfaat. Apa yang terkandung dalam kita punya produk vegan ini dari segi manfaat-manfaat dia. So jadi kalau kita tengok untuk manfaat yang utama untuk kita punya produk vegan ni, dia ada 3. Iaitu kita ada sinaran inframerah jauh, kita ada ion negatif, dan juga kita ada yang ketiga adalah keseimbangan potensi bioelektrik. So jadi kalau kita tengok untuk produk-produk yang dekat luar, kalau anda pergi beli online dekat Shopee, Lazada, untuk fabric tenaga ni memang banyak. Tapi dia tak kombinasi 3 tenaga ni ataupun 3 manfaat aspek ni. So normally akan ada ion negatif sahaja, mungkin akan ada kita punya far infrared saja. Dia tak ada kombinasi keseluruhan untuk ketiga-tiga manfaat. Sebab itulah kita kata produk MSB the best punya untuk kita pakai untuk aspek kesihatan, penjagaan kesihatan kita dulu. Okey. So jadi kalau kita tengok untuk far infrared ni, actually dahulu-dahululah, sebab siapa yang pernah pakai handphone Nokia 33 sekupang? Semualah. Kita nak hantar message MMS tu kan kepada orang, kita mesti kena touch dulu dia punya infrared tu. So sama juga konsep untuk kesihatan, kita akan pakai far infrared ni. Actually dia tak boleh nampak dengan mata kasar kita, tapi kita boleh rasa dia punya. Bila kita pakai produk weekend ni kan, kita macam rasa panas sedikit, ada macam vibrate. Dia macam apa? Orang cakap semut-semut lalu tu. Macam tu kan, dia rasa nyut-nyut tu. So jadi itu adalah kesan daripada far infrared yang kita ada dalam produk weekend. So jadi ada orang tanya, berapa dalam far infrared ni boleh tembus ke dalam kita punya lapisan kulit ni, lapisan darah ni? Adakah dia boleh tembus sampai ke dalam sangat-sangat? So jadi kalau kita tengok untuk dari segi kita punya penembusan kita punya sinaran inframerah jauh ni, so jadi sebab kita tahu lapisan kulit kita ada 7 lapisan kulit. So jadi kita tengok untuk lapisan yang pertama, kita punya bahagian kita punya kulit ni. Selepas tu kita ada bahagian lemak kita, otot dan juga tulang. Sebab itulah dari segi kita tengok untuk orang yang ada masalah, contohnya kalau orang tu patah accident so jadi patah remuk, tulang-tulang dia dah macam tak berapa okey. Bila dia pakai produk kita yang spesifik, mungkin knee pad, kita punya V-spine, so tulang tu dapat tumbuh balik, dapat aktif balik. Tulang yang renggang-renggang tu dapat cantum balik, disebabkan oleh produk ni ataupun far infrared yang ada dalam produk weekend kita ni dapat tembus sampai ke tulang. Sum-sum tulang tu dapat maksudnya diaktifkan balik. So jadi sangat penting far infrared ni untuk masuk sedalam 1.5 inci hingga ke 2 inci. 7 lapisan kita punya kulit ini, di mana dia boleh melancarkan kita punya sistem peredaran darah kita, membantu yang macam orang punya kita punya sistem peredaran darah kita yang macam tersekat sedikit, macam kita dah rasa kejang dekat leher kita ni, stres, jantung nak pump darah macam tak berapa kuat. So jadi ada blockage, maksudnya daripada lemak, toksin, semua tu akan dibantu oleh sinaran inframerah jauh ni yang untuk kita katakan nak singkirkan benda-benda kotor, bahan-bahan kumuh yang tak penting dalam tubuh badan kita. So jadi contohnya lah, kalau kita ada longkang parit dekat depan rumah kita, hari-hari kita buang sampah, kotoran tu akan makin lama makin meningkat. Dekat dinding-dinding dia pun ada lumut, ada macam benda-benda kotor. So air longkang tu rasa-rasa boleh lalu tak Zul? Of course tidak. Jadinya kita, kalau longkang pun kita cari penyelesaian untuk air tu mengalir. Sebab kita nak elakkan penyumbatan, apatah lagi badan kita. Saluran darah kita ni, kalau saya ada terbaca, so kalau fakta je, dia adalah lebih kurang 2.5 kali lilitan bumi kita ni. So bayangkan kalau kita hampa dekat jalan raya ni, mungkin lebih lagi lah dari Johor sampai ke Perlis, patah balik berapa kali lagi kan dia punya perjalanan tu. So sebab itulah seperti yang kita belajar, kapilari darah tu adalah saluran darah yang paling halus. Kalau kita tengok akar pokok tu yang
yang paling jauh dia nak pergi cari sumber air, mineral-mineral dekat sana. Betul. Begitu juga dengan tubuh badan kita. So jadi bagaimana cara kita nak bersihkan kita punya saluran darah? Adakah kita nak masuk berus dalam kita punya kerengkung ni, nak bersih semua usul? Kalau boleh, lama dah kita masuk vacuum ke? Betul. Nak tarik semua benda tu? Tak mungkin. Tak mungkin. So jadi Penyelesaian dia. teknologi sekarang, alternatif kesihatan zaman moden, kita kena pakai produk-produk weekend ni. Kita hanya pakai saja, insya-Allah sebagai ikhtiar alternatif untuk meningkatkan kita punya status kesihatan kita. Malah kita akan juga boleh mencegah daripada penyakit-penyakit kritikal. Sebab sekarang ni penyakit tak kenal usia, betul tak? Betul. Banyak-banyak kes yang jadi sekarang ni. Bukanlah kita nak cakap, tapi macam tiba-tiba meninggal dalam tidur apa semua. Kita tak tahu apa masalah. Masalah kita, kesihatan kita. Sebab kita tengok orang Malaysia ni kadang-kadang dia macam dia terlalu play safe. Dia terlalu berada di zone comfort dia. Di mana, okey, aku macam tak ada masalah lah Zu, aku tak perlu kot suplemen ni, aku tak perlu kot produk-produk kesihatan macam ni. Aku muda lagi, baru 20. Betul. Stigma muda tu selalu terjadi. Nak dalam keadaan Malaysia yang penuh dengan kita Malaysia dikenali dengan negara yang berbilang kaum. Jadinya bila berbilang kaum, berbilang-bilang makanan yang ada, pilihan yang ada. Even kita pergi kedai mamak pun buka 24 jam. Jadinya potensi lemak-lemak tu nak tersumbat, segala toksik-toksik tu nak tersumbat sangat tinggi. So alternatif dia apa? So tu kita kena tahu sebenarnya. Ya, betul. So selain daripada kita nak jaga untuk sihat ni, selain kita nak jaga pemakanan kita, lifestyle kita, emosi kita pun sangat-sangat penting. Betul. Kalau orang pergi kerja stres dalam jam, belum sampai tempat kerja lagi, baru start kereta pun dah ada masalah. Lepas tu nak keluar simpang, datang daripada kereta daripada mana pun masalah. Itu semua bibit-bibit punca-punca stres yang kalau terkumpul sangat bahaya. Sebenarnya tidur tak cukup, emosi, tiba-tiba pagi tadi mungkin bergaduh dengan suami ke, nak hantar anak, bergaduh dengan family members. So emosi ni sedikit dia akan mempengaruhi kita punya status kesihatan kita. So jadi alternatif untuk nak sihat ni, orang cakap bukan senang nak senang, bukan susah nak susah. Tapi kita perlu ada inisiatif untuk nak sihat. Dari segi pemakanan kita, gaya hidup, emosi. So gabungan ini kita akan dapat hidup kita ataupun kehidupan kita yang lebih bahagia, lebih sihat dan juga happy sentiasa. So jadi kita nak bebas kita punya tubuh badan kita daripada penyakit-penyakit yang berbahaya tanpa mengenal usia. Dan kadang-kadang kita tengok Zu, orang yang aktif pun tengok, kalau Mizi ada baca itu ataupun tengok, tiba-tiba dia memang sangat-sangat aktif. Pemain bola ni tiba-tiba rebah dekat padang. Bila kita baru-baru ni pada berita tengah main badminton, tiba-tiba collapse dekat gelanggang tu sendiri. Jadi kita pun, orang tu pun yang itu pun tak tahu apa masalah mungkin. Kita kadang-kadang kita investigate, dia punya jantung dia ada blockage mungkin satu, dan tiba-tiba sebab kita bila bermain ni kita perlukan kadang-kadang kadar oksigen yang tinggi. So pumping untuk jantung dia tak kuat, so dia tak sampai ke dia punya otak oksigen. So bila otak ni kita tahu satu, kita katakan monitor kita punya tubuh badan. Bila kita punya otak ni dah blackout, so kita bayangkan semua tubuh badan kita pun akan blackout juga. Macam kita bayangkanlah kat rumah kita tiba-tiba satu kampung, satu taman tu Swiss ataupun ada orang TND ke buat kerja, tiba-tiba jadi gelap semua. So bukan satu rumah saja kita yang kena, dia akan efek satu taman, mungkin satu kampung juga. So kalau kita ni, kita kena ingat, kalau kita sakit, bukan kita seorang saja yang merana ataupun kita yang sendiri. Ahli family kita, kalau kita contohnya, kalau pasangan kita, memang mereka akan rasa juga atas penderitaan ataupun kesakitan yang kita alami sendiri. So mungkin kau nak cerita pasal yang negatif, apa kebaikan. Okey. So jadi untuk kita nak tengok sedikit untuk kita punya
function lain. Sebab tadi Mizi dah cerita tentang kita Far punya far infrared. Kalau kita tengok far infrared ni adalah cahaya kehidupan kita. So dia sangat-sangat penting lah, sangat Betul. rapat dengan tubuh badan Betul. kita. Yang kedua, yang Mizi cakap, apa manfaat yang ada dalam kita punya produk weekend ni adalah ion negatif sendiri. So ion negatif ni contohnya lah, seperti kalau kita pergi dekat kawasan pantai, kita pergi dalam hutan, dekat air terjun, mana-mana dekat sini yang bukan dekat bandar, yang bangunan tinggi-tinggi, kita pergi dekat sana mesti kita rasa tenang, betul tak Zul? Betul. Dekat sana sebab kita tahu kawasan yang tenang, peaceful, pantai, air terjun ni ada air terjun yang ada ion negatif yang sangat-sangat tinggi. So jadi dia akan bagi kita rasa tenang sebab dia boleh absorb dalam kita punya tubuh badan kita. So jadi once kita pakai kita punya produk weekend ni, dia juga terkandung kita punya ion negatif ni, di mana kita tengok apa fungsi ion negatif ni. Sebab dia boleh menetralkan kadar asid kita. Seperti Zul cakap tadi, kita punya Malaysia ni kan berbagai bangsa, berbagai kita punya budaya, makanan pun pelbagai-bagai kan Zul, betul? So jadi siapa-siapa yang selalu makan makanan yang bergoreng, selalu especially sebab saya orang Penang kan, so jeruk tu benda-benda yang berasid kan. So siapa yang selalu makan jeruk, benda-benda masam tu, dia akan bagi kita punya tubuh badan ni, darah kita ni akan berasid. Betul, acidic level. Acidic level. So jadi kalau kita punya darah kita ni berasid, so dia akan melemahkan kita punya sistem tenaga. So jadi bila kita pakai produk weekend ni, dia boleh seimbangkan kita punya kadar pH darah kita, supaya dia akan sedikit alkali lah. Sebab kalau kita tahu 1 meter pH tu, kalau 1 adalah alkali, contohnya kalau kita macam contohnya lah, kita macam Zul tak suka kepada orang ni, ataupun ada orang yang kacau dia punya kawan ke, dia nak simbah asid tu tahap 1 sangat-sangat, kita orang cakap meluap lah, boleh macam apa, kita punya kulit ni menghakis. So itu tahap 1. Kalau 7, air biasa adalah neutral, dan 14 adalah yang lebih alkali. So jadi untuk pH darah kita adalah sedikit saja alkali lah, iaitu lebih kurang 7.35 hingga 7.45. Mungkin anda boleh catat dalam buku apa yang Mizi terangkan. Betul. So jadi selain daripada tu, dia boleh kita katakan untuk macam Mizi cakap tadi, untuk kita punya emosi. Kadang-kadang kita mungkin marah, kadang-kadang kita tak stabil. Contohnya dari segi kita punya produk weekend ni, dia boleh merangsang kita punya emosi. Maksudnya emosi ni ada berkaitan dengan hormon juga. So hormon tubuh badan kita ni sangat-sangat penting. Kalau kita tak happy, so kadang-kadang kita akan mengeluarkan hormon yang tak happy, hormon sedih. Hormon tak kena, mood swing. Mood swing semua tak kena. Betul. Buat apa pun yang senang pun dia akan rasa susah. Sebab dia punya mood tu, mungkin dia punya fikiran tu. Nak menulis pun, pen pun jadi masalah kalau hormon tak kena. Tambah-tambah bila pen tak ada dakwat pula. So ada orang macam cuit sikit pun dah macam dah terasa. Cocoknya orang pakai pen juga. So terasa, betul lah lain. So actually benda tu adalah berkaitan dengan kita punya emosi, hormon kita. So once kita pakai ni, dia boleh sedikit demi sedikit dia akan mengawal kita punya emosi, kita punya kadar pengaliran darah kita pun, dari segi kualiti darah pun kita akan semakin bagus. So jadi untuk kombinasi seterusnya, iaitu kita punya ion negatif dan juga far infrared ni, kombinasi dua ni sangat-sangat penting yang ada dalam kita punya bahan tadi. Tak payah susah-susah nak pergi mana. Macam ion negatif tadi Mizi cakap, kita nak kena pergi air terjun, kita nak kena pergi pantai untuk kita dapatkan ion negatif yang dia punya manfaat tu kita tahu sangat baik untuk diri kita. Persoalannya, perlu ke kita keluar rumah, start kereta, pergi tengok air terjun untuk kita dapatkan ketenangan sewaktu buat kerja? Mampu ke kita pergi, katalah kita dekat KL nak pergi PD, kita nak pergi air terjun, katalah kat mana-mana, sebab tu nak tengok air terjun, nak dapat ion negatif, lepas tu aku nak pergi kerja. Tak mungkin kan? So jadinya alternatif dia pakai weekend, betul kan? Ya, betul. So berapa, kadang-kadang sebab kita duduk dekat bandar, komitmen kerja, so sometimes berapa kali saja yang kita boleh pergi? Bolehkah kita nak katakan pergi tiap-tiap minggu, spend every weekend dekat PD, mungkin nak pergi Langkawi ke, perhentian. Tambah-tambah dengan keadaan apa, keadaan semasa banyak virus, so jadi macam kita pun kebanyakannya
tak pergi ke mana-mana, duduk dekat rumah pun tak dapat juga air negatif tu. So ini antara alternatif yang anda boleh gunakan, kan Mizi? Betul, ya. So jadi untuk yang itu 2 manfaat yang pertama, dan yang ketiga adalah potensi bioelektrik. So kita percaya bahawa tubuh badan kita ni ada elektrik. So jadi saya bagi satu contoh lah. Dekat laut, ikan yang sangat membantu kita adalah ikan lumba-lumba. So jadi sebab kita punya elektrik ni dengan actually haiwan mamalia lah, actually paus, ikan lumba-lumba ni, dan mungkin dari segi yang anjing, dia boleh rasa kita punya wavelength, frekuensi ataupun elektrik yang ada dalam tubuh badan kita. Sebab tu kenapa ikan lumba-lumba dia boleh membantu kadang-kadang untuk pencarian mangsa, dan juga kenapa orang-orang ataupun pihak berkuasa, polis, bomba, mereka gunakan anjing untuk mencari orang yang hilang. Sebab dari segi elektrik ataupun frekuensi wavelength yang dikeluarkan oleh kita dapat juga dirasai oleh anjing penyelamat ataupun ikan mamalia seperti lumba-lumba. So jadi kita tahu selain daripada yang tadi Mizi cakap tadi, hormon kita, so elektrik dalam badan kita ni tiba-tiba macam contohnya kita pegang troli kan dekat supermarket. Statik tu. Tiba-tiba rasa macam terencat. Ya, tiba-tiba macam orang lain pegang biasa je. Semua pernah rasa, kecuali kalau tak pernah pergi pasar raya, tak pernah pegang troli. Tapi Zu confirm semua pernah rasa statik tu. So macam kita nak buka tombol pintu kan. Betul. So jadi benda-benda tu basic yang kita tahu. Kalau orang, kenapa bukan semua orang rasa yang sama? Sebab dia adalah kestabilan elektrik dalam tubuh badan kita. Berapa banyak kalau kita tengok elektrik tu, dia akan ukur dalam watt ataupun kilowatt. So kalau elektrik dalam tubuh badan kita ni tinggi sangat, macam kalau kita tengok dekat Malaysia ni, TMB bagi dekat industrial kan lebih tinggi. Betul. Berbanding dekat kawasan-kawasan perumahan. So kita nak yang standardized dengan tubuh badan kita. Orang cakap ngam-ngam lah dengan tubuh badan kita untuk buat kerja. So kita tak nak yang macam terlalu tinggi, overload dan terlalu rendah juga kan. So jadi bila kita pakai produk Weekend ni, dia akan stabilkan kita punya elektrik wavelength, frekuensi dalam tubuh badan kita. Medan elektrik dalam tu. So medan elektrik ni pentingnya untuk apa? Untuk saraf-saraf dalam tubuh badan kita. Saraf-saraf otak kita ni, supaya otak kita tak blur lah kan orang cakap. So jadi dia, orang cakap dia connection. Tambah-tambah kebelakangan ni kita tengok kan banyak isu-isu dekat internet yang kita boleh baca, masalah mental ataupun mental illness ni actually semakin serius. Kebanyakan di bahagian bandar, mungkin disebabkan stres-stres yang kita hadapi setiap hari yang terkumpul. Mungkin so daripada depressed kadang-kadang, dan penyakit-penyakit sometimes berkaitan dengan saraf. Bukanlah kita cakap untuk kita katakan macam Mizi cakap, Mizi pernah highlight untuk kita punya iklan, kita tak boleh gunakan untuk mengubati ataupun merawat. Tapi sedikit demi sedikit kita boleh mengurangkan punca dan juga simptom, gejala datangnya kita punya masalah-masalah berkaitan dengan sistem saraf mental kita. So macam kita bayangkan, macam kita nak bercakap dengan orang tapi tiada perhubungan. So maksudnya kalau kita bayangkan dunia sekarang ni tanpa ada Facebook, tanpa ada Instagram, tanpa ada handphone, boleh tak kita reach dekat orang yang jauh, contohnya dekat Europe ke, dekat mana, Southeast Asian ke, dekat Arab Saudi ke, mana-mana untuk nak bagi informasi. Jadilah macam dulu pakai merpati. Pakai merpati berapa lama nak sampai tu kan. So jadi once dari sana kita nak sampai maklumat. Mizi bagi contoh yang sangat-sangat mudah lah. Contohnya kalau kita ada contohnya dekat sini, ini adalah barang yang sangat panas, yang baru mendidih. Kita bayangkan je. So kalau kita bayangkan benda yang mendidih ataupun panas, adakah kita akan pegang sampai lama-lama? Tak. So otak ni dan dekat saraf dekat sini, hujung jari, dia akan bagi 0.02 saat kepada otak untuk tarik kita punya jari supaya sensor. Sebab saraf ni dia harus ada connection dengan kita punya otak. So jadi bila kita pakai, contohnya kalau orang yang jenis memang bukanlah Mizi nak cakap blur, yang jenis lembab sedikit pemikiran dia, kita tak nafikan memang ada. Tapi once kita pakai produk ni sedikit demi sedikit, dia boleh improve, dia boleh meningkatkan daya
pemikiran dia, daya rangsangan otak dia untuk lebih pick up, orang cakap macam tu. Daya ingatan, memori dia. Contohnya dahulu-dahulu sejarah-sejarah dahulu yang kita nak ingat, memori yang kita boleh flashback balik, turning back balik, benda-benda macam tu. So sangat penting. So jadi dia akan memberi satu maklumat yang tepat kepada otak kita untuk nak identify, untuk nak tahu perkara tersebut. Itu juga tindak balas secara spontan yang kita harus tahu. Sebab kita punya minda ni ada yang secara sedar ataupun yang bawah sedar, yang kita harus maksudnya gunakan sebaik yang mungkin. So sebelum Mizi move pergi ke topik yang seterusnya ataupun penerangan yang seterusnya, anda boleh dengar secara detail, ambil apa tu kita panggil nota, tulis secara detail lah. Apa maksudnya detail-detail yang mungkin Mizi tak pernah cerita sewaktu BOP ataupun mungkin tak berkesempatan nak cerita, anda boleh tulis. Sebab kejap lagi sebelum kita punya live hari ni tak lama, kita ambil masa lebih kurang 30 minit kita akan tengok jugalah berdasarkan soalan-soalan semua sekali. Jadi berdasarkan semua penerangan Mizi, nanti di akhir Mizi akan bagi quiz, betul Mizi? Ya, kita ada quiz, special quiz dengan mystery game. Yes. Jadinya bila anda, that's why lah betapa pentingnya anda untuk tulis nota-nota tu semua. Jadi bila Mizi bagi soalan kejap lagi, anda boleh jawab dekat bahagian komen. Tapi Zu ada nampak dekat sini bahagian komen ada yang tanya, boleh ke tanya soalan? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Kita buat live ni actually untuk anda semua, utarakan sebarang apa tu kita panggil persoalan. Kemusykilan. Ya, kemusykilan tentang weekend yang mungkin anda tak boleh nak tanya ataupun tak berkesempatan untuk datang HQ untuk one-to-one session. So live untuk hari ni kita buat secara casual untuk anda tanya soalan direct kepada Mizi. Mungkin ada yang tak pernah jumpa Mizi ataupun baru tahu hari ni pasal weekend, tapi weekend tu apa semua. Mana yang baru-baru join sekarang ni, then boleh tanya. Letak je soalan dekat komen. Kejap lagi Zu akan scroll satu-satu, Zu akan check. Okay Mizi, boleh next ke penerangan seterusnya. Jadi kita tengok, tanya tentang weekend. Kenapa kita harus memilih weekend? Seperti Mizi terangkan, apa manfaat weekend ni? Kita perlu ada, kita punya strategi, kita punya produk, apa kelebihan produk kita. So jadi yang pertama yang Mizi selalu highlight, produk kita ni adalah fabrik tenaga yang kita ataupun MSB claim kekal sampai bila-bila, forever, long lasting. Kita punya energy fabric. So maksudnya kalau Mizi bagi dekat Zu ataupun Zu bagi dekat ahli family, kita bagi satu Malaysia pakai, lebih kurang kita punya populasi ni berapa? 30 juta something ke? Dia punya tenaga tu takkan habis, takkan hilang. Tapi kalau kita ada contohnya suplemen dekat sini 100 biji, kita bagi dekat satu kampung pun belum tentu cukup lagi. So jadi untuk tenaga yang ada untuk produk kita ni adalah sampai bila-bila. Even though kalau waktu awal kita punya release produk kita stocking, waktu tu orang beli, dia hanya simpan dekat dia punya wardrobe dia, tak pakai. Dia buka sekarang, tenaga tu takkan hilang. Okay. Tapi kena, maybe Mizi kena differentiate between dua, tenaga dengan produk tu sendiri. Maksudnya ada orang cakap produk tu bertahan selama-lamanya atau tenaga. Mungkin Mizi boleh terangkan, sebab kadang-kadang ada salah faham yang terjadi di kalangan kita punya member. So apa yang company claim adalah tenaga. Bukan warranty dari segi dia punya ketahanan ataupun jangka masa hayat dia, shelf life dia sendiri. Bukan pakai produk ni selama-lamanya. Lama-lamanya tak rosak. Kena faham antara dua perbezaan tu. Tenaga yang bertahan selama-lamanya, bukan produk-produk berdasarkan penggunaan. Okay. So untuk produk ni awal tadi Mizi dah cakap dia adalah fabrik kain. So jadi contohnya kalau kita pakai baju pun dari awal kanak-kanak, adakah sekarang kita boleh pakai balik lagi? Tak. So dia akan bergantung kepada kita punya saiz, kita punya berapa, kita punya keadaan macam mana kita guna, kita basuh. So jadi fabrik ni dia akan bergantung kepada penjagaan kita. Kalau penjagaan kita bagus, okey, rapi, jaga betul-betul dari segi cara basuhan dia, so jadi dia akan lebih maksudnya jangka hayat dia, shelf life dia akan mungkin lebih lama.
So Mizi bagi contoh. Kalau orang yang contohnya ada gout, so dekat kaki dia ada bengkak-bengkak, so jadi dia adalah disebabkan asid urik. So bila dia pakai stokin, dua-dua belah, mungkin dia belah sebelah kiri dia yang ada gout, dia pakai stokin, tiba-tiba stokin tu berlubang disebabkan oleh asid yang terlalu tinggi. Dia pakai lagi, stokin berubah lagi, berubah. Tapi bila dah 2-3 bulan, minimum kita bagi 3 bulan, lepas tu dia dah slowly dah tak berubah. Maksudnya healing crisis dan juga tindak balas stokin tu boleh mengurangkan simptom-simptom dia untuk sakit dekat sana. Dan bila dia pakai dia tak berubah, maksudnya asid dalam badan dia dalam kondisi yang okey, yang stabil. Jadi kena faham, maksudnya bila macam ada tindak, itu maksudnya apa-apa terjadi macam tu kan, saya pakai saya lagi sakit, itu adalah tindak balas balikan. Jadinya jangan salah faham. Sakit tak nak pakai, saya buang terus sebab saya rasa sakit sangat kaki saya rasa benda ni tak guna. Tak. So untuk ada soalan-soalan yang jenis kemusykilan yang macam tu, mungkin anda yang ada rasa macam saya pakai yang matipe katalah, tapi saya punya saya punya anggota rasa macam makin lama makin sakit. Jadi tinggalkan anda punya komen dekat ruangan komen, kita akan jawab. So itu healing crisis lah yang Mizu cakap tadi tu, kesan tindak balas ataupun rawatan. So jadi untuk yang saya Mizu nak sentuh sikit, actually bila kita pakai ada kesan tindak balas, maksudnya tu sangat-sangat bagus sebab kita tahu produk ni dia buat kerja. So kalau kita pakai macam actually saya beli, contohnya saya beli dekat Zoo, produk kau ni macam tak ada rasa kesan apa pun. Kena tahu cara nak jawab, so boleh dengar macam mana Mizi nak so jadi kalau orang cakap Zoo, aku pakai produk kau ni makin sakit lah aku punya bahu ni, makin tak okey. So kena cakap kat dia, bagus. So sebab tu lah kita cakap produk tu buat kerja. Kalau kau pakai macam tak ada apa, maksudnya mungkin akan ada masa nanti baru akan dia buat kerja. Tapi bila pakai saja produk kita ada tindak balas, itu memang produk kita buat kerja. Sebab dia ada 4 proses, di mana proses yang pertama dia akan cleansing dahulu. Maksudnya dia akan bersihkan kotoran-kotoran dalam tubuh badan kita. Once kita punya kotoran tu dah okey, dah kurang, dia akan menstabilkan dan juga kawal atur sistem dalam badan kita untuk dia nak mungkin ada part jantung kita, paru-paru, buah pinggang kita yang tak okey, dia akan kawal atur dan juga untuk nak penuhkan dia punya fungsi-fungsi tu lebih bagus. Lepas tu once kita dah okey semua tubuh badan kita, barulah dia akan protect, lindung tubuh badan kita daripada ada penyakit-penyakit yang bahaya, kardiovaskular, kanser untuk nak aktif nanti, penyakit-penyakit yang lain yang kita katakan silent killer jugalah untuk penyakit kita yang kita tak tahu nanti. So, Mizi. So dari yang tadi tu manfaat yang pertama tenaga dia, yang kedua lagi satu ni. Okey, Dek, akak ni pakai dah produk ni 3 bulan. Awal-awal tu adalah rasa, Dek. Lepas tu dah seminggu, 2 minggu dah makin kurang rasa. So jadi macam mana kita nak jawab? Okey, kita tanya dia balik, Dek. Kak ada jemur tak produk ni? Taklah jemur, Dek. Kak pakai je malam-malam, sarung je terus, tak ada jemur langsung. Yang kedua, Kak ada minum air cukup tak? Adalah kadang-kadang tu hari-hari akak ni favorite teh tarik, kopi, akak minum yang tu je lah, air kosong akak biasa-biasa je lah. Akak pakai selalu tak? Akak teringat akak pakai lah, Dek. Akak tak teringat tak payah pakai. So malam-malam macam akak macam tak tepi je lah, macam akak rasa mengantuk, akak tak pakai. So jadi 3 soalan ni kita kena tanya dia balik. So kalau pertama tadi, akak produk ni produk tenaga, akak kena jemur dekat cahaya matahari. At least kalau weekend ke hujung minggu kita jemur. Tak pun macam contohnya kita nak pergi kerja, kita boleh jemur dekat dashboard kita, macam tu. Letak, so seharian malam. Contohnya beli stokin tu, belilah 2 pasang. Satu boleh dashboard, letak jemur, yang satu pakai. So esok rotate Mizi boleh terangkan tak? Cara yang itu 3 soalan. Cara apa tu kita panggil penjagaan. Maksudnya tak boleh basuh. So jadi macam tadi untuk jadi kita kena jemur. So air kosong kena minum cukup mengikut tubuh badan. Dan yang terakhir kena pakai selalulah. At least kita bagi 8 jam ke atas untuk kita pakai tindak balas dia. Okey, kita ada soalan tadi. Bagaimana penjagaan produk kita ni? So produk kita ni, nama pun macam tadi Mizi cakap, fabric.
kalau boleh kita tak sarankan untuk masuk dalam washing machine. Sebab dia kan macam spin, everything semua campur dengan baju-baju lain. Even though kita masuk dalam karung pun kita tak berapa sarankan sangatlah. Delicately lah. Yeah. So kalau boleh kita hand wash lah. Macam Mizi, masuk je, kalau malam ni basuh, letak kita punya deterjen apa-apa saja. Even though dalam liquid punya form ataupun serbuk, ataupun kita boleh guna sabun mandi biasa. Cuma dua saja yang tak boleh. Yang pertama iaitu kita punya softener. Contohnya apa-apa jenama lah, kita bagi softener ataupun pelembut pakaian. Yang kedua adalah kita punya bleach, peluntur. Mungkin boleh terangkan kenapa tak boleh pakai. Mungkin lah rasa macam nak bagi bau wangi lah kita punya stokin. So kita nak pakai kita punya pelembut, nak bagi wangi, melembut. Tak boleh. Mizi boleh terangkan kenapa tak? So jadi kenapa pelembut tak boleh? Sebab dia ada bahan-bahan yang akan blockage kita punya dari segi tenaga ni, dalam fabric tenaga. Of course kalau kita tengok yang kalau bleach tu dia boleh melunturkan teruslah. Dia akan merosakkan kita punya benang-benang tenaga ni. So jadi dua item ni tak boleh. Selalunya lah orang akan mungkin sebab sekarang ni kita punya teknologi deterjen, mungkin ada yang dah masuk dengan softener. Ya. So bila pergi beli dekat pasaran, anda punya deterjen ataupun pencuci pakaian, anda kena teliti. Maksudnya kalau macam mungkinlah untuk pakai baju basuh baju biasa, mungkin boleh pakai deterjen yang tu. Yang sebab ada deterjen yang dah dicampur sekali dengan pelembut. Jadi anda perlu berhati-hati. And then untuk khas untuk weekend, boleh pakai deterjen yang tak ada dicampur dengan pelembut sekali. Ataupun mungkin mandi-mandi tu sambil-sambil tu kan, sabun mandi tu pump sekali, sambil-sambil tu gosok. Just kita biasa-biasa je dalam kita punya baldi, just kocak-kocak biasa saja. Lepas tu kita nak perah air. Contohnya kalau ini adalah kita punya knee pad ke stokin kan, dia akan lebih tebal. Janganlah squeeze macam ni. Sebab dia juga akan penjagaan kita punya. Mungkin kita boleh macam pedap-pedap untuk buang air, ataupun kalau kita ada towel, kita boleh dap-dap dia untuk kita punya dap. Wow, dap tu macam sedap je kan. Dap okey. Dap pakai towel yang tebal untuk keluar. Dan kalau Mizi cuba, kalau lah Zu termasuk, maksudnya basuh sedap, tunggang segala kain, termasuk sekali dengan weekend dekat dalam kita panggil mesin yang ada softener tu. So kita nak buat apa? Okey, kalau kita termasuk dengan kita punya produk ni, dengan kita punya baju-baju harian biasa, termasuk dengan softener, at least kita bagi kita rendam kita punya produk dulu dalam 1-2 hari. So biar dia diffuse ataupun pergerakan dengan air tu untuk dia hilang dahulu. Especially kita tengok kita punya yang softener tu lah, pelembut. Yang bleach tu memang kita rasa yang ramai yang take note lah, takkan termasuk. Sebab lah, baju pun kita jaga dengan elok. Sebab kita tak nak kena dengan ni kan, bleach. Yang paling penting kena jaga tu softener. Okay, so Mizi boleh kita pergi ke next. Boleh, So Zu ada nampak ada few question dekat sini. So boleh. Okay, so Zu tanya, anda tanya, Zu baca, Mizi jawab. Okay, so first question Zu nampak daripada Puan Syuriana Mahmud. So dia cakap good sharing MSB, thank you. Terima kasih. And boleh Puan Syuriana cakap boleh saya tahu apa bahan yang menghasilkan far infrared dan juga ion negatif Mizi? Okay, so maksudnya bahan-bahan yang menghasilkan kita punya far infrared dan juga ion negatif, kita ada iaitu daripada kita punya batu tourmaline warna-warni sendiri, kita ada daripada germanium dan juga titanium. So tiga bahan ini adalah batu daripada mineral bumi yang literally dia akan emit ataupun hasilkan kita punya far infrared dan juga ion negatif. Dan selain daripada itu, 78 jenis mineral daripada arang buluh putih tu. Maksudnya arang buluh putih ni kita akan bagi heat yang sangat-sangat tinggi supaya kita boleh bagi extract mineral yang sangat-sangat penting untuk tubuh badan kita. So jadi yang Puan tadi tanya adalah far infrared dan juga ion negatif adalah daripada batu-batu tadi itulah, tourmaline, germanium dan juga titanium. Saya harap soalan tadi dapat jawapan yang okey lah. So untuk soalan yang kedua Mizi, kita dapat daripada Facebook user nama Puan
Rosna Muhammad. Okay, Yeah. so soalan dia, bolehkah kita pakai semuanya barang weekend dalam pada masa yang sama? Contoh, pakai baju, seluar, stokin, knee pad dekat nadi takkan buat nanti jadi letih atau mengantuk sekadar bertanya. Boleh kan? Boleh tanya. Okey, ya, terima kasih untuk Puan Rosna. Okey. Soalannya, boleh ke pakai semua? Okey, boleh tak kita pakai semua? Maksudnya kita nak pakai macam orang astronaut tu kan. Stoking kita nak pakai, V multiple, V pad, kita nak pakai V pilot, vest, kita nak pakai wristlet, knee pad, topi. Tambah lagi dengan apa? Kita punya max steel dan juga B-contour. Boleh pakai, tak ada masalah. Lagi bagus. So jadi, maksudnya kita pakai semua tu, macam Mizi cakap, kalau pakai air kosong minum tak cukup, tak jadi juga. Dan kita pakai tu, kita kena tengok kita punya ketahanan tubuh badan kita juga tu. So jadi, kalau contohnya orang yang masih lagi dalam peringkat untuk maksudnya ada apa-apa penyakit, kita akan sarankan produk-produk yang spesifik. Contohnya, bagi orang yang ada masalah mengalami, yang patient dah ada kanser, so dia ada buat radioterapi, kemoterapi, dia ada makan ubat, itu teruskan. Betul. Jangan berhenti. Rawatan, ubat-ubatan, Mizi highlight, rawatan dan ubat-ubatan teruskan. Betul. Buat. Sebab doktor ataupun MA yang medical sendiri, staff yang akan monitor kamu punya progress tentang penyakit. Tapi bila orang-orang yang macam ini, bila dia pakai produk, contohnya kita pakai wristlet, V multiple, V drill, vest, kita punya V pilot, mungkin dari segi kesan tidak balas radioterapi, kemoterapi, dia takkan rasa terlalu letih. Dia akan makin energetik, dia tak rasa benda tu terlalu sakit. Kadang-kadang kemoterapi ni dia rasa macam dia minum air biasa pun dia rasa macam lidah dia terbelah-belah. So tidak balas tu dia akan mengurangkan simptom-simptom gitu. So jadi untuk Puan Rosna tadi tak ada masalah untuk nak guna. So saya lebih spesifik, kalau ada penyakit dekat tempat-tempat tertentu, contohnya mungkin pakai knee pad sebab ada arthritis ataupun ada geseran macam tu, fraction, boleh pakai knee pad, boleh pakai wristlet, boleh pakai kita punya boxer ataupun V pilot tadi dengan kita punya pad. So we hope that kita explain puan punya pertanyaan tu is being terjawab lah. Terjawab, betul. Okay. So kita teruskan ke soalan yang another question. So oleh Puan Izzati Syarudin, Puan Izzati tanya beza tenaga dan fabric. Okay, so actually macam Mizi cerita awal tadi, produk kita ni adalah produk fabric tenaga. So macam Mizi pakai ni lah. So kita punya fabric pun ada banyak-banyak jenis fabric, betul tak? Betul. Kita ada yang cotton, ada yang mix cotton dengan polyethylene ke, macam tu. Ada yang jenis linen ke. Mizi pun tak berapa expert lah tentang textile punya ataupun fabric. So jadi untuk fabric yang keluar daripada weekend ni bukan biasa-biasa. Ada tenaga. Sebab bahan-bahan dia adalah barang-barang yang macam Mizi cakap tadi, 5 bahan utama tenaga tadi. So jadi kalau kita bandingkan dengan fabric biasa ni, dia hanya pakai untuk nak melindungi tubuh badan kita. Maksudnya nak tutup kulit kita daripada kena cahaya matahari, daripada kita nak tutup kita punya benda-benda kita punya tubuh badan kita. Tapi tak ada manfaat lain selain daripada fungsi basic lah, fungsi basic saja. Tapi untuk produk ni yang macam kita ada buat analisis, kita ada pensijilan, pengiktirafan, ada audit dia. So jadi benda-benda macam ni yang contohnya Mizi boleh bagi satu, di mana kita punya produk ni dapat pensijilan daripada Kementerian Kesihatan Taiwan sendiri sebagai medical grade kelas pertama. Maksudnya fabric ni bukan fabric sebagai kita pakai saja. Betul. Dia ada fungsi untuk kesihatan. Sebab tu kita cakap ini adalah weekend fabric tenaga. Betul. Okay, so we hope that explain juga. And then Mizi, kita move to another question by Puan Wati Zakaria. Assalamualaikum Mizi dan Zu. Waalaikumsalam. Adakah efek pada tenaga pada produk weekend sekiranya terkena semburan perfume, minyak wangi, minyak urutan
ataupun deodorant. deodorant So kita. macam mana? Okey. So jadi tanya tadi kalau kita pakai vest lah contohnya, lepas tu kita nak sambung minyak wangi, deodorant dan macam contohnya orang pergi mengurut. So jadi untuk kita tahu sebab kita punya minyak wangi tu dia kalau kita sembur ataupun body perfume ke macam tu, dia akan evaporate ataupun dia punya gas tu dia boleh masuk ke dalam kita punya kulit dan sometimes dia punya gas tu dah tersebar dekat udara. So jadi bila kita pakai produk ni, dia juga akan touch dengan kita punya sistem kulit. So jadi tak ada masalah bila kita pakai perfume, deodorant, bedak berkati-kati ke dekat badan kita ke. So dia still akan touch dengan kita punya kulit. So jadi sebab perkara-perkara ataupun kita punya jenis semburan-semburan ni semuanya dalam bentuk gas ataupun dia akan sedikit-sedikit hanya dia punya bau tu yang akan lekat dengan kita punya tubuh badan. So jadi yang gas-gas tu dia akan dah tersebar dekat udara. Asalkan produk tu bersentuhan dengan kita punya kulit, direct contact. Ya, direct contact dengan kita punya kulit, dia akan bagi efek kepada kita punya tubuh badan. Macam Izzy cakap tadi, kalau far infrared tu boleh tembus sampai 7 lapisan kulit sampai paling bawah sum-sum tulang kita dan sedalam 1.5 hingga 2 inci. So Izzy tak buat pembaris. So kalau kita selalu sukatkan ini 1 inci, ini 2 inci kan daripada jari kita. Sedalam kita punya 2 inci macam tu. So sangat-sangat tebal lah. Boleh break down kita punya mungkin lemak kita di lapisan yang tadi tak silap Izzy ke-4 ke-5. Darah kita, lepas tu kita punya sumsum tulang yang terakhir lah. So dia boleh masuk sampai sana. So even though kalau kita ada pakai perfume, body perfume ke, body spray ke, deodorant, minyak urut ke, kita pakai balik vest kita, tak ada masalah. Tak ada masalah. So nak wangi pakai perfume, pakai weekend, tak ada masalah. Nak pergi urut pakai weekend, lagi bagus, tak ada masalah. Nak jaga bau pakai deodorant tapi pakai weekend, tak ada masalah. Semua tak ada masalah. Asalkan ada Mizi cakap tadi direct contact dengan kita punya kulit kita, sistem kulit badan kita. Okay. So the next, okay Encik Faizal, boleh tunjukkan sekali produk weekend dengan jelas dan nama weekend yang membezakan produk yang bukan jenama weekend untuk kefahaman orang luar. Okay. So untuk anda semua, ini adalah lambang weekend sendiri. Okay, oleh MXB International Sdn Bhd. Jadi untuk anda tahu lebih lanjut ataupun nak tengok sendiri produk, nak rasa apa dia punya kebaikan ataupun kita panggil direct effect tu semua, boleh terus datang kita punya HQ dekat Jalan Kilang Lama, boleh Waste MXB Tower dekat Jalan Kilang Lama. So datang, boleh rasa kita ada letak kat mannequin kita atau kita pun boleh request dekat kita punya staff customer service, which kita ada letak kita punya sampel. Boleh tengok, boleh rasa sendiri. And also siapa yang datang walk in, kita bagi secara percuma untuk anda check anda punya capillary. Yes, so kita akan conduct capillary check pakai kita punya mesin capillary, which kita boleh tengok keadaan capillary anda. Macam Izzy cakap tadi, capillary adalah saluran darah yang paling halus yang kita tak boleh nak tengok pakai mata kasar pun. Jangan kata capillary lah, kita punya saluran darah yang urat dalam ni pun takkanlah kita nak toreh tengok, betul tak? Jadinya kita pihak MXB sendiri ada sediakan mesin capillary, so kita boleh conduct checking secara percuma. So kita akan boleh check keadaan. Kita ada few certain kita panggil kita punya capillary. keadaan jenis-jenis capillary yang kita akan daripada monitor sana, kita akan identify macam mana capillary anda sihat ke, tersumbat ke. Dan daripada capillary pun Mizi kan, bila kita check pakai mesin, kita boleh detect masalah-masalah. Macam kita sini boleh nampak mungkin adakah anda kita panggil, kita punya kapilari darah ada banyak ke, kita punya darah tu macam tebal sangat ke, oksigen dalam darah kita boleh check, kita minum air kosong cukup tak, tu semua kita boleh tengok. Tu ada kita punya carta-carta berdasarkan reading tu, kita akan tengok, kita akan classify anda punya capillary tu type yang macam mana, and kita akan suggest produk apa yang sesuai untuk anda pakai. So kita akan tolong, jangan risau, kita punya staff semua sangat atentif. Kita akan tolong anda. Okay.
So jadi macam Encik Faizal tanya tadi, untuk produk weekend kita ni, weekend kita cover daripada kita bukan ada 1, 2, 3, 4 produk saja. Kita cover daripada bawah kaki kita sampailah ke kepala. Mizi cerita sedikit. Untuk kaki kita ada stokin. Untuk betis kita ada V multiple. Stokin pun kita ada 3 jenis. Iaitu satu yang color hitam biasa, normal punya, ada warna putih juga. Kita ada foot care, kita ada orang yang mungkin berbadan besar sikit, kita ada plus size. V multiple pun kita ada, normal size dengan plus size. Knee pad kita ada untuk lutut kita ada yang normal dan juga plus size. Lepas tu kita ada V pilot, V private, max pilot. Itu kita katakan kita punya boxer. Untuk yang itu pun kita ada size paling maksimum mungkin sampai double XL. Lepas tu kita punya vest kita. So kita ada lagi satu untuk kita punya macam kita pakai bekung tu, tapi kita nama dia adalah V-spine. Itu untuk tulang belakang kita. V-spine ni lagi yang paling special. Kalau anda boleh tengok, ini kita punya sampel. So jangan risau, kita punya sampel available untuk anda tengok. Kita ada 3 rod germanium dekat belakang dia. And then kita ada lagi satu lagi. So kita ada 3. So untuk support anda punya tulang belakang. So actually ini adalah bahagian tengah-tengah kita. So ini bahagian tepi. Jangan terbalik. 3 bukan di depan tapi 3 di belakang. Satu tulang ni di depan. Satu kita punya tulang yang biasa punya lah. Tulang apa kita cakap. Kita ada banyak testimoni tentang sleepy, sakit belakang bila pakai kita punya yang patah, yang accident pun kalau kita pakai kita punya V-spine ni sangat-sangat membantu. So selepas tu kita ada yang macam Mizi dengan Zul pakai ni adalah wristlet untuk penggalangan tangan orang yang aktif bersukan ke, yang selalu cikgu-cikgu yang selalu nak ride waktu-waktu periksa nanti. So kita ada juga untuk elbow, untuk bahagian siku. Untuk cat kita punya bahagian kepala. Dan untuk max steel untuk kita nak stabilkan 7 cakra dalam tubuh badan kita. Dan kita ada untuk for slimming purpose kita ada V-contour. Dan selain daripada itu yang cover untuk nak tingkatkan kita punya keseluruhan, kita punya pemakaian produk-produk weekend, kita ada V-Dream yang sangat-sangat lembut. So macam letak je badan dalam masa 5 saat tu dah macam mimpi lah. Sangat-sangat lembut, soft. Dan kita ada untuk yang tu bedding sheet dan juga pillow punya lah, cover punya pillow sendiri. So jadi itu adalah rangkaian produk MSP lah. So Encik Faizal, we hope that kita dah explain sebaiknya untuk tu. Okay, so next kita ada soalan daripada Puan Martina Osman. Salam Izzy. Assalamualaikum. Kalau dah terbasuh dalam mesin basuh, boleh tak kita pulihkan balik? Okay, so jadi untuk kalau kita dah termasuk macam Mizi cakap tadi, dah termasuk dalam mesin basuh. So actually mesin basuh kan kita ada spin, everything. So hopefully mungkin kalau kali pertama tu kita baru beli, pakai dia still dia punya regangan untuk dia punya benang ni masih okey lagi, tak ada masalah. Tapi kalau dah banyak-banyak kali kita masuk, so kalau dia punya load untuk mesin basuh tu pun macam banyak, so dia akan bagi spin yang pressure yang tinggi. So kalau termasuk kali pertama, kedua tu mungkin boleh halal lah kot kan. Tapi next time kena remind, basuh kita tak berapa advice untuk basuh guna mesin basuh. Just hand wash macam biasa, just lembut-lembut saja sebab benda ni kita kena sayang, baru dia akan buat kerja kat kita. So just kita relax-relax je, chill dengan dia. So lagi satu tadi Mizi terlupa. Okay, kalau kita tengok yang produk yang tebal macam knee pad, stokin, kita janganlah hanging kepil macam tu. Kadang-kadang air tak habis kan, so dia akan bagi extra pressure kat bawah tu, kat dia jadi meloheh. Meloheh kembang. So kenapa kaki aku kecil je, tiba-tiba kenapa kembang pula kan? pakai punya stokin macam ni. So jadi kita lebih kepada cara yang macam panggang macam ni. Kita letak yang jenis panggang dekat kita punya ampayan tu kan, yang dia ada flat lah. kita kena letak macam ni supaya air yang jatuh yang kita macam dap tak habis ya. Dap. Okay. So okay. Dap tak habis tu yang kita pedap-pedap lah. Orang cakap pedap-pedap sebab tu ambil kita kain, cakap katalah ini katalah ini towel kan. Dap macam ni. So tekan-tekan macam tu, lembut-lembut dengan penuh kasih sayang.
So jadi untuk keluarkan. So jadi extra yang tak habis tu kita biar je lah cahaya matahari yang akan Buat kerja. keringkan dia. Betul. Okay. And then kita ada daripada, terima kasih pada Puan Matina. Yeah. So we hope that explain. Kita ada daripada Puan Syarimah Yahya. Jika dah termasuk softener first time macam now. Pagi ni dah ada yang masuk kan? Busy. Okay, terima kasih Kak Syarimah. Actually ni dari Sungai Petani ni. Okay, so grup utara. So actually kalau dah termasuk softener, pelembut-pelembut pakaian, so macam tu, macam mana tu nak buat tu? Okay, ni cek nak abang ni. Okay, so kita dah termasuk tu, kita bolehlah rendam dalam semalaman. Dah keluar dah lorak utara macam. So bagi dia macam sebab dia kan akan ada proses bila air dah masuk tu, lama-lama dia akan hilang. Untuk nak neutralkan balik, untuk nak extract balik keluar kita punya softener, pelembut-pelembut tadi itulah daripada kita punya produk sendiri. So jadi untuk softener tu bukan masalah yang berat sangat lah. Orang cakap kalau Terengganu tu bukan berat nanang lah. So jadi bukan berat-berat sangat lah. Dia still boleh kita cover balik. Tapi kalau dah masuk bleach tu, itu memang kes berat lah. Sebab dia boleh merosakkan kita punya tenaga dan juga struktur fabric kita ni. Yes. Okay, harap Sarimah tadi, Kak Sarimah tadi. Yes, that explain. So we move to the next. Mr. Anthony, hi Encik Tamizi and Mizu, hi. Hi Mr. Anthony. Thank you for joining us. Yeah. Okay, and then kita ada next daripada Puan Rosna Muhammad. Cara jemur yang betul macam mana? Kalau seluar lipat 2 kat hanger ya? Okay, so jadi cara nak jemur yang betul. Actually tak adalah macam Mizi cakap tadi, tak adalah spesifik ataupun kita kena follow prosedur ni macam ni. So macam tadi Mizi cakap, betul. Kalau yang jenis yang berat macam ni, yang macam stokin, kita punya knee pad. So cara dia adalah cara yang kita panggang macam ni. Kita tak boleh hanger letak kepil kat sini, betul hanging biar jangan biar dia tergantung macam tu. So even dah macam kalau contoh sebab kita punya boxer, V-Pilot, V-Private, Max Pilot, kita punya vest adalah fabric yang sangat-sangat ringan. So even though kalau kita macam pakai seharian, malam tu kita dah basuh, so kita jemur dekat bukan jemur lah, kita keringkan dalam rumah, kita letak hanger macam biasa pun dia tak ada masalah untuk nak cepat untuk kering. Lepas tu mungkin dekat awal pagi nanti, bila sebelum kita pakai, mungkin kita kerja lambat sikit pukul 10 ke, kita bolehlah letak dalam 1-2 jam dulu dekat luar. Lagi satu, walaupun tak ada orang tanya, Mizi nak bagi tahu info juga, tak ada masa yang spesifik untuk kita nak jemur. So kita cakap ada cahaya matahari, boleh je kita jemur. Berapa lama? Itu bergantung juga. Tak ada masalah berapa lama kita nak jemur cahaya matahari itu. So kalau lagi lama, lagi bagus jugalah untuk kita nak jemur tu, untuk kita charge balik kita punya tenaga bahan-bahan kita dalam weekend ni. So we hope that explain Puan Rosna Muhammad. Okay, the next kita akan pergi ke Puan Faiza Ahmad. Salam Mizi dan Zoom. Waalaikumsalam. Produk weekend juga dikatakan boleh detox dan detect. Boleh jelaskan macam mana dikatakan weekend boleh detect sesuatu penyakit? Terima kasih banyak-banyak. Okay, terima kasih untuk Kak Faiza. Okay, so jadi untuk soalan dia, untuk produk weekend ni boleh detox dan juga boleh detect. So, jadi untuk detox macam Mizi cakap tadi, untuk kita punya far infrared dan juga ion negatif. So, bila dia dah masuk dalam kita punya sampai lapisan-lapisan darah kita, saluran darah kita. So, macam contohnya kita selalu makan makanan yang bergoreng, tinggi dengan lemak. Contohnya orang yang penggemar seafood, ada logam berat. So, sedikit demi sedikit dia akan terkumpul pada kita punya dinding saluran darah. So once kita pakai produk ni, sebab tu Mizi cakap highlight air kosong kena minum secukupnya mengikut tubuh badan. Sebab air kosong ni lah pengangkutan yang penting untuk membuang toksin. Once kita pakai produk ni, bila minum air kosong cukup, kita akan mungkin tengok kepada tubuh badan dan juga penyakit. Jenis-jenis pengeluaran toksin tu kita akan berpeluh. Peluh kita mungkin akan berbau sedikit.
kejadian orang yang jenis yang merokok ataupun sekitaran kerja dia yang macam udara tak berapa bersih, kilang, industri, mungkin tahap esok pagi tu dia akan keluar lebih berwarna sedikit ataupun hitam. Bagi orang yang macam contohnya detox yang biasa, air kencing dia mungkin akan berbau, berbuih. Itu adalah proses pengeluaran toksin ataupun bahan-bahan yang tak penting dalam tubuh badan kita. Dan yang terakhir, yang keempat, iaitu najis kita. Najis kita mungkin kalau kita tengok mungkin keras sedikit, ada lapisan minyak bagi orang yang ada tinggi kolesterol. So jadi itu empat, daripada peluh kulit kita, kahak, paru-paru, dari segi pundi kencing, air kencing, dan juga usus besar untuk najis. So macam mana pula produk kita ni boleh detect penyakit kita? Nizi bagi contoh. Contohnya lah, kalau orang itu, dia contohnya dahulu 20 tahun yang lepas dia ada accident dekat tulang pinggang dia ni, sekarang ni dah okey, dah buat operation. So lutut dia pun ada macam patah-patah sedikit. So once dia pakai produk kita untuk knee pad, V-spine, vest, kita punya V-pilot, tiba-tiba dia akan rasa lagi sakit. So maksudnya dekat tempat tu belum sepenuhnya lagi baik. Dan kalau dia pakai pula, ada juga sakit bahu yang sebelum ni tak pernah sakit. So jadi produk ni akan merungkai, akan mencari masalah-masalah yang ada dalam tubuh badan kita. Dia mencari, maksudnya part-part yang mana yang rosak, yang tunggu masa, mungkin waktu usia tua kita. Betul. Ataupun waktu kita mungkin ditimpa apa-apa musibah lah, na'udzubillah, kita minta jauh-jauh, dia akan keluar lagi banyak penyakit. Contohnya mungkin kalau kita hanya batuk-batuk saja, macam sekarang ni zaman virus ke apa, tiba-tiba kita tahu kita ada penyakit-penyakit lain yang berangkai, yang dia hanya duduk di bawah saja, menunggu masa untuk nak keluar. Betul. Ataupun nak masak lah, orang cakap macam tu. Menunggu masa sahaja. So jadi once kita pakai produk ni, yang tempat-tempat yang kita rasa sakit, yang sebelum ni kita tak ada rasa sakit, so produk ni detect kita punya tubuh badan yang ada masalah. Dan tempat tu perlu ada recovery. Maksudnya ada pembaik pulih untuk nak, dari segi untuk nak mengawal atur sistem-sistem dalam tubuh badan kita dekat tempat-tempat yang ada masalah kita rasa sakit tersebut. Okay, so saya rasa untuk Kak Faiza, yes, we hope that explain. Okay, so dan kita move kepada soalan seterusnya, Nizi. Actually kan, kita punya viewers makin lama makin naik. Terima kasih kepada anda semua yang meluangkan masa anda, mungkin yang tengah lunch time tengok kita orang. Selamat makan tengah hari. Yes, sambil-sambil tengok kita orang dua orang ni kan. Okay, so kita move. Okay, Max Steel bagi yang ada masalah jantung lemak. Kalau tak ada masalah, boleh ke pakai kat dada? Ataupun stigma Max Steel tu mungkin untuk orang ada penyakit jantung sahaja. Nizi boleh explain? Okay, so jadi untuk stigma, kadang-kadang kita tengok untuk orang yang ada masalah penyakit jantung saja. Dia bukan untuk orang yang ada masalah penyakit jantung saja, untuk Max Steel ni. Sebab kalau kita tahu untuk kita punya dari segi Max Steel ni, fungsi dia sangat-sangat penting untuk kita punya dari segi cakra tubuh badan kita, ataupun kita punya keseimbangan yang dia akan berkaitan dengan kita punya sistem hormon. So let's say kalau orang cakap kita nak pakai Max Steel ni, kita boleh letak dekat dada untuk kita punya keseimbangan kita punya jantung, untuk dia nak regulate kita punya jantung lebih okey. Tapi kalau kita tak ada apa-apa masalah, kita boleh juga untuk kita letak dekat bahagian jantung, bahagian dada kita, supaya kita lebih rasa tenang, cool, tak rasa macam nak marah, sebab dia dah stabilkan kita punya cakra dekat bahagian jantung kita ni. So jadi sebab kita selalu cakap untuk kita punya Max Steel ni, dia ada 7 cakra yang sangat-sangat penting untuk tubuh badan kita yang perlu kita pakai. Dan untuk lelaki, dia boleh pakai sekali dengan Max Pilot. Sebab kita punya Max Pilot tu kan ada sarung yang spesifik untuk nak letak kita punya Max Steel. So dekat sana boleh letak kita punya Max Steel. Dan untuk perempuan, kita tak sarankan untuk letak pada bahagian dasar, iaitu bahagian bawah. Hanya 6 yang atas saja boleh letak, iaitu kita tengok di atas sekali, iaitu mahkota.
Yang kedua, dekat bahagian kita punya dahi ni untuk kita punya sujud, untuk kita punya rasa tenang, untuk kita rasa fokus. Ajna, bahagian tengkorokan ni kita boleh letak juga jantung, solar plexus pada bahagian usus kita, pusat dan juga pada bahagian dasar. So jadi dia akan mewakili 7 cakra ataupun warna yang berbeza. So jadi untuk max steel ni tak ada spesifik yang kita cakap tak boleh letak dekat mana-mana. Sometimes ada orang juga cakap, okey saya ada sakit macam gigi hujung ni baru nak tumbuh ke, Gigi bongsu. gigi bongsu baru nak tumbuh, sakit sangat-sangat kan. So jadi boleh juga letak dekat sini dalam masa 10 minit sebab dia akan lebih dekat dengan tengkorokan kita. Sebab yes, maksudnya selain ubatan bukit itiam untuk letak max steel dekat tempat yang sakit kan. Dan kita tahu max steel ni dia punya tenaga dia adalah lebih kurang 97%. So lebih tinggi daripada yang biasa punya. So jadi saya harap untuk persoalan tadi, untuk max steel bukan saja kita boleh letak dekat jantung ataupun dada, kita boleh juga letak pada tak semestinya ada penyakit baru nak letak, tak semestinya jantung lemah baru letak, tak ada pun letak. Orang kata tu apa, mencegah lebih baik dari mengubati. Prevention is better than cure. So okay, so Mizi, kita move to the next. Kita ada soalan daripada Facebook user Puan Syarita Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari Zul Mizi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, soalannya, kalau orang tu ada kencing manis tapi tak nak pakai stokin, sekarang ni bahagian jari kaki tak ada apa masalah, cuma bahagian tulang kering dia dah bernanah, luka dan berbau, apa patut kita syorkan untuk dia? Okey. So jadi bagi orang yang ada masalah kencing manis, so sama ada dia dah ambil treatment untuk ubat-ubatan ataupun dia dah inject dari segi insulin. So kalau inject yang insulin tu memang dah critical jugalah dia punya kondisi dia. So jadi untuk orang yang masalah ni, kalau kita tengok sebab dia punya saraf tu memang dah tak berfungsi, ataupun kita cakap senang cakap saraf dia dah mati. So even kalau kadang-kadang orang yang macam kencing manis ni, kalau dia pergi berkebun, kena paku ataupun duri pokok bunga kertas ke, kadang-kadang 2-3 hari baru dia rasa, dia detect benda tu. So jadi untuk soalan tadi, kalau dia punya dari segi dia punya kaki dia tak ada masalah tapi nampak tulang, bernanah, so benda tu sometimes dia akan efek ataupun dia akan merebak ke tempat-tempat yang lain. Sebab nanah tu dia ada sedikit dari segi bakteria. So jadi penting untuk kita sarankan, kita kena properly untuk basuh dahulu kita punya bahagian untuk pesakit tersebut, bahagian yang ada kencing manis tadi. So nak tak nak dia kena pakai kita punya stokin, especially stokin yang foot care kita. So foot care kita dia lebih longgar sikit kat bahagian atas, dia panjang sikit. So dia tak ada rasa macam cengkaman yang terlalu kuat. So dia agak fleksibel untuk foot care. So nak tak nak dia kena pakai kita punya stokin. Dan kalau boleh dia kena pakai juga kita punya V-Private ataupun V-Pilot. Sebab kita punya pancreas dekat dengan kita punya bahagian pinggang ni, pancreas kita untuk hasilkan kita punya insulin. So dari sana dia akan sedikit demi sedikit untuk nak kawal atur dan juga untuk nak kita katakan regulate balik, baik pulih balik untuk fungsi pancreas untuk hasilkan insulin. So jadi sebab kita tahu kalau kita pergi hospital, walaupun hanya luka pada bahagian jari satu je, mungkin doktor tak akan potong pada bahagian tersebut saja. Dia akan ambil ekstra lagi untuk potong. Sebab dia kata apa? Tak nak merebak. So once kita tengok ada nanah, ada maksudnya benda-benda macam tu, ada bakteria. Sebab udara kita ni lembap. Untuk Malaysia ataupun negara-negara ni, negara-negara yang lembap, maksudnya iklim lembap. So maksudnya ada bakteria di mana-mana. So jadi kita tak nak efek daripada persekitaran kita akan memburukkan lagi keadaan kaki orang-orang yang kencing manis ataupun orang-orang yang ada masalah yang dari segi luka dan juga sebagainya. So advice saya, kena pakai stokin especially untuk foot care kita. Dan di samping tu kena selalu jugalah untuk nak kita kan basuh ataupun cuci nanah-nanah pada bahagian tersebut. Okay, so we hope that explained too. Okay, so we move to the next question. Busy. Kita ada soalan daripada Facebook user Norman Daya. Salam Izzy dan Zoom. Waalaikumsalam. Okay,
So stokin ada 3 jenis kan, normal, plus size dengan foot care. Fungsinya semua sama betul tak? Betul. Yang membezakannya hanya material saja kan, dan pakai ikut keselesaan, betul ke? Okay, so terima kasih untuk Norman Daya. So actually stokin kita ada 3 jenis. So actually stokin yang pertama biasa kita ada warna putih dan warna hitam. Yang kedua, kita ada stokin biasa juga tapi plus size. Untuk yang mungkin kaki dia besar sedikit, kita kena pakai yang plus size. Kita tengok saiz kaki. Kita tengok saiz kaki lah. Kadang-kadang orang-orang yang negara Europe ke, yang berbadan besar sedikit ke, mungkin dia perlukan saiz kaki. Kalau saiz kasut yang dia biasa pakai 10, 11 yang besar-besar tu, dia mungkin kena pakai plus size. Betul. Tapi kalau untuk orang-orang yang kita kadang-kadang Malaysia yang biasa-biasa standard normal, Saiz orang Asia. normal pun dah cukup. Ya. So jadi yang ketiga adalah foot care. Macam Izzy cakap tadi, foot care ni dia lebih spesifik sebab dia dekat atas tu dia longgar, dia tak menjerut. So dia lebih longgar sedikit, ada? Yeah, nice. So jadi ini adalah foot care kita. So dekat atas ni dia lebih fleksibel. Yang ini foot care, yang ini socks biasa. So boleh nampak dia punya perbezaan. Yang ini jenis yang macam mencengkam, maksudnya dia pakai jenis mencengkam. Ini yang jenis yang foot care. So bagi orang yang ada masalah tentang kencing manis, ada masalah gout, masalah macam kaki bengkak. Betul. So yang ini dia rasa lebih selesa. relax. Selesa. Sebab macam mungkin lah kita pun ada feedback daripada customer, ada yang macam ada masalah gout. Kita tahu bila kena gout, dia punya rasa tu jangan sentuh sikit pun dia punya sakit tu tak boleh nak cakap kan. Sebab kita tak tahu, tapi kita dengar orang bercakap. So jadinya bila pakai foot care ni, it helps. Maksudnya dia tak mencengkam sangat macam stokin yang biasa. So bergantung kepada kondisi pemakai tu sendiri. Dan yang stokin untuk foot care ni dia lebih nipis sedikit dan lebih selesa. Betul. Untuk kita punya ni. So dia tak mencengkam dan tak bagi pressure lah kepada bahagian-bahagian yang sakit, yang bengkak tersebut. So jadi untuk yang tadi material untuk semua produk weekend mesti ada 5 barang tadi, 5 bahan tadi. Tourmaline, arang bulu putih, germanium, titanium dan juga perak. Semua produk kita yang sama, ada bahan, tapi dari segi design ataupun fungsi sahaja yang berbeza. So dari segi tenaga pun ada yang produk-produk lain bergantung kepada kita punya tenaga, ketebalan dan juga lain-lain lah. So tapi material ataupun bahan kandungan dia semuanya adalah sama, 5 bahan tu. Cuma dia punya fungsi ataupun dekat part mana kita nak pakai, itu yang membezakannya saja. Okay, then we have dah explain and we move to the next. Still daripada Norman Daya. Satu lagi pertanyaan, no problem boleh tanya. Ibu mengandung boleh pakai combo set tak, Mizi? Okay, so untuk combo set adalah consist kita punya stokin, V-Pilot ataupun V-Private dengan kita punya vest kita. So jadi untuk produk kita ni, kita tak ada strict kepada mana-mana golongan yang tak boleh pakai. So jadi untuk yang tadi, untuk Norman Daya ada tanya, kita punya boleh pakai tak untuk ibu yang mengandung? Kalau bapa yang mengandung ni dia forever mengandung lah kan, bapa yang mengandung. So jadi untuk ibu yang mengandung boleh pakai, tak ada masalah. So once macam kita sometimes untuk first trimester, mungkin dia ada alahan, mungkin first baby dia. Sometimes bukan first baby juga, kadang-kadang second baby, third baby pun untuk first trimester. 3 bulan yang pertama mungkin dia kadang-kadang ada alahan, allergic. Yang benda kadang-kadang sebelum ni dia okey, dia tak okey waktu pregnancy punya tu. So jadi kadang-kadang 3 bulan yang pertama tu sangat-sangat penting untuk nak jaga kandungan. Sometimes waktu tu lah kita kadang-kadang macam tak stabil emosi. Kadang-kadang sometimes boleh menyebabkan keguguran juga. So dari sana kita nak protect tubuh badan dengan ada tenaga yang cukup. Kadang-kadang waktu 3 bulan yang pertama tu sangat-sangat weak, sangat-sangat letih. So fragile. So dia macam tak boleh buat apa, kadang-kadang nak baring saja. So di samping dia pakai produk ni, dia mungkin ada maksudnya tenaga lebih sedikit, dia mungkin lebih ceria dan dia punya simptom untuk kita katakan untuk
mungkin akan berkurang untuk first trimester tu. Yes. So boleh guna ongoing In-house. sampailah untuk deliver punya proses, tak ada masalah. Tak ada masalah. Even lepas dah bersalin, kalau even normal ataupun dari segi pembedahan ke pun boleh pakai. Recovery untuk yang tu pun dia akan makin lagi cepat. Even kadang-kadang untuk pembedahan ni, so dia macam tak boleh sangat bergerak banyak, semuanya cesarean. Semuanya nak dibantu oleh ahli keluarga, suami dan juga sebagainya. So dia akan membantu untuk orang-orang yang mengandung, orang-orang yang bersalin. So dia akan membantu untuk dari segi tenaga mereka. Okay. So we hope that I explain. The next before kita move to the next question, kita akan end kita punya session soon. So boleh tanya lagi, Mizi, kita akan end dalam pukul 2. Boleh? Yes. Okay. So sekarang the next kita akan pergi ke Puan Atifah. Kalau customer yang dah cuci buah pinggang atau sakit jantung yang ada apa-apa efek tak bila cek salur darah? Sebab ada yang takut tu cek. Maksudnya dia ada penyakit macam baru cuci buah pinggang atau sakit jantung. So bila dia nak cek darah guna kita punya yang mesin capillary tu, ada yang takut. So ada akan jadi apa-apa efek kepada badan tak? Okay. So jadi untuk kita punya cek capillary darah ni, kita tak pakai, maksudnya kita tak pakai live blood. Maksudnya kita tak ambil jarum, cucuk darah, keluarkan darah. Kita hanya cek kita punya capillary darah menggunakan kita punya mesin capillary, hanya letak minyak pada bahagian jari manis kita sebelah kiri dan kita akan tengok struktur kita punya capillary. Bagi struktur capillary yang sihat, dia haruslah panjang macam pin rambut hitam tu. Panjang begitu. Dan dia punya dalam satu skrin tu, kita tengok monitor tu mesti ada dalam 5 hingga ke 10 dia punya bentuk-bentuk macam pin hitam tu, capillary. Dan dia haruslah yang maksudnya yang masuk tu haruslah nipis, yang keluar tu haruslah tebal sikit. So dari kondisi sana, so kita akan tengok macam mana orang yang macam ada saluran darah dia yang berbelit-belit, yang tebal, yang macam tak jalan. So dari segi sana dia akan tengok. Dan untuk kondisi orang yang ada masalah jantung, buah pinggang, of course bila dia mereka ada masalah penyakit, dia akan bagi impact ataupun kesan kepada saluran darah dia. So jadi kita akan tengok kalau kita dah tahu macam ni, okay, macam kenapa saluran darah dekat sini kembang ataupun banyak sangat dot bekuan darah. So of course kita tahu dari segi saluran darah dia tak berapa okey. Jantung dia ada masalah blockage, maksudnya dari segi bekuan darah yang tinggi. That's why kita akan tanya, okey pakcik ada jantung, ada makan ubat cair darah? Ya, betul. Sebab kita nampak bekuan-bekuan darah tu terlalu banyak, saluran darah pun makin sedikit. So dari segi sana pun kita akan dapat detect lah serba sedikit. Tapi untuk nak dapat confirmation yang sebetul-betulnya, haruslah pergi medical check up lah. Especially untuk buah pinggang, kita nak tahu kita punya protein okey ke tak, creatinine, kita punya renal function tu, buah pinggang kita okey ke tak, macam tu. So jadi ini adalah sekadar kita punya basic untuk kita nak inform kita punya pesakit bahawa keadaan capillary once sebelum, dan mungkin hari ni dia check, 3 bulan akan datang bila dia dah pakai produk, dia boleh datang check, akan ada peningkatan dari segi saluran darah ataupun keadaan capillary darah tersebut. So we move to the next. We hope that I explained. So we move to the next. Kita ada daripada, okay, this is not a question, actually basically dia macam testimonies daripada abuser Regina Romanes Romrek. Okay. Hari tu jari kaki tertenang benda keras, dan ni jari kaki dia tertenang benda keras dan menjadi lebam sehingga hitam. Dan setelah menggunakan stokin weekend selama 2 hari, jari yang hitam pun sembuh. Weekend luar biasa. So antara testimoni. Okay, so we move to the next question daripada FB user Suhaimi, Abang Mi. Okay, Mizi nak tanya network saya dari Brunei Dayang Hajar Rokiah. Dia tanya bila pakai stokin kaki dia jadi kejam. Kenapa? Kaki kram bila pakai socks. Okay, so actually yang ni,
So bila tak pakai, kaki tak kejam, tak cramp, tak sakit. Bila pakai produk kita, kaki makin kejam, cramp. Mizi bagi satu situasi. Contohnya kita jalan-jalan naik tangga ke apa kan, tiba-tiba kita terseliuk. Lepas tu kita pergi jumpa tukang urut tu. Of course tukang urut tu akan tekan makin sakit lagi. Adakah kita akan marah tukang urut tu? Tak. Dia adalah proses di mana dia akan makin sakit dahulu untuk peringkat awal. So itu adalah kesan tindak balas. So sometimes macam kita tak pakai, kaki tak kejam, tak rasa kebas, tak rasa macam tak okey. Once kita pakai Stokin ke ataupun produk-produk lain, kita akan rasa makin sakit lagi, makin kebas, makin kejam, makin rasa macam tak berapa selesa. Itu adalah kesan tindak balas. Apa yang Mizi boleh sarankan, contohnya dia pakai Stokin, dia kejam, pakai dahulu makin dalam masa 1-2 jam, buka sekejap, minum air kosong, lepas tu pakai balik. So kita ada bagi perantaraan. Kadang-kadang kan kita tengok juga orang-orang yang macam warga emas, berusia, daya ketahanan badan mereka mungkin tak boleh menerima terlalu kuat sangat kesan tindak balas. So bagi orang-orang dewasa, belia, mungkin mereka boleh terima lagi. Tapi bagi orang-orang yang kadang-kadang warga emas, yang mungkin ada sedikit keuzuran, yang mungkin ada masalah-masalah yang kritikal sangat, dia tak dapat tahan, apa solusi yang Mizi boleh bagi tahu? Mungkin boleh pakai dahulu 2-3 jam, 2 jam, buka, minum air kosong, lepas tu pakai balik. Kita alternate macam tu. At least 8 jam kita kena pakai. So jadi untuk Encik Suhaimi tadi, Abang Mi, itu adalah kesan tindak balas dia. So jadi teruskan pakai untuk kita punya produk. So Abang Mi, we hope that I explain juga. And next kita pergi to another weekend users Stokin kesihatan weekend. Okay. So Assalamualaikum Encik Mizi dan Waalaikumsalam. Selamat hari. Saya menerima komen dari pelanggan yang guna wristlet weekend ia mudah longgar dan bila beli yang baru pun mudah longgar. Adakah menunjukkan tidak balas pemakai yang mungkin ada penyakit yang tidak diinformkan kepada kita sebagai pengedar? Maksudnya mungkin orang tu ada penyakit tapi tak bagi tahu, dia pakai wristlet, pakai longgar, beli baru pun longgar. So mungkin boleh explain Mizi? Okey. So jadi kalau untuk dari segi longgar, sebab tu kita cakap untuk wristlet ni kenapa dia pakai longgar? Bila dia akan berbalik-balik, kita kena tanya dia. Bila dia beli yang baru, kalau tak salah Mizi, kalau beli baru dia akan cengkam kepada kita punya lengan kita. Even though kalau lengan kita kecil ke ataupun besar ke. So once lepas tu kita dah basuh dan kita kena jemur dekat cahaya matahari, dia akan benda-benda zarah-zarah ataupun benda-benda ni dia akan mengembang balik. Seperti Mizi cakap tadi, dia akan charge daripada cahaya matahari. So dari sana kita kena tanya dia dari segi dia punya cara penyelenggaraan ataupun cara dia punya basuhan dia, dan juga adakah dia lepas tu dia ada jemur ataupun tak dekat cahaya matahari. So normally orang akan cakap jaranglah untuk yang macam begini, so tak apa, tak ada masalah. Tapi normally orang akan lepas basuh dia ada charge, dia cakap okey, dia akan makin produk ni dia dah pakai 3-4 tahun, dia punya cengkaman masih lagi okey. Tak loose. So kadang-kadang kita kena tengok juga. Contohnya kalau dia pakai, lepas tu dia bagi dekat, mungkin yang tadi tu perempuan, isteri, ataupun dia bagi dekat husband dia. Mungkin husband dia pergelangan lebih besar, so dia akan bagi efek kepada pengguna tu. Sebab ini macam highlight tadi lagi, ini adalah fabric. So dia sedikit demi sedikit benang ni akan tindak balas dengan kita punya fabric tu asal dia macam mana, dia akan tindak balas dengan kita punya benda-benda, maksudnya benda-benda yang statik lah, tubuh badan kita, bentuk kita, sebegitu. So we hope that I explain juga. And we move to the next question. Kita dah nak habiskan kita punya live ni, so kita akan habiskan soalan-soalan. Kita ada lagi 2 je soalan. Okay, so the second last question kita ada daripada Puan Normani Hussein, Kak Bani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Bani. So far hanya ada seorang pesakit kencing manis yang mengalami bintik kecil dan kemerahan pada tempat yang digunakan, yang guna weekend. Adakah kerana kurang minum air ataupun kemungkinan kulit sensitif?
pesakit kencing manis yang lain memang berpuas hati sebab paras gula makin stabil dan bantu masalah kelesuan. Terima kasih. Okey. So jadi bila dia pakai produk kita tu, dia ada tumbuh bintik-bintik, rashes. Kemungkinan juga macam Kak Bani cakap tadi, mungkin dia ada dari segi allergic. Tapi untuk kemungkinan yang kedua, macam Mizi cakap tadi, dia adalah proses detox. Sebab dia akan keluar melalui kita punya liang-liang roma kulit ni. So jadi bila kita pakai, mungkin dia tak excrete, dia tak keluarkan melalui air kencing, najis ataupun sistem pernafasan. Dia akan keluar melalui kita punya liang-liang roma ni. Maksudnya bintik-bintik tu akan keluar. Sometimes 2-3 hari hilang. Lepas tu esok lusa ada balik. So dia akan bertindak sampailah produk tu, maksudnya badan kita dah maksudnya habis ataupun dah dari segi kita punya toksin tu dah sampai optimum punya level. So jadi itu yang kedua. Tapi kalau ada dari segi masalah contohnya dia allergic, yang tu pun kena take note jugalah, kena tengok keadaan dia. So jadi bintik-bintik hitam ni ataupun sebab dia kita tahu bintik-bintik hitam, rashes, macam tadi ruam-ruam tu disebabkan oleh penyakit kencing manis dia tu, iaitu dia punya kepekatan gula yang terlalu tinggi dalam saluran darah ataupun kita punya lapisan kulit ni. Okay. So we hope that explain Kak Bani. Yeah. And okay, so we move to the next question. Kita pergi dekat ni last question kita lah. So before kita pergi ke quiz. So okay, so the next kita daripada Red Rose. Okay. Segelintir customer saya yang guna produk ni ada yang beritahu kadang-kadang termasukkan produk vegan di dalam mesin basuh. Jadi produk bercampurlah dengan sabun, pewangi. Bagaimana keberkesanannya selepas kes-kes macam ini terjadi? Akan kembalikan semula ke power produk ini selepas dijemur seperti biasa? Okay. So jadi in case macam termasuk tadi dalam washing machine, termasuk dengan softener. So apa yang mesti sarankan? Okey, untuk rendam balik kita punya produk ke dalam kita punya air biasa at least 1 malam. Lepas tu jemur balik sepenuhnya sampai kering. So dia akan recharge balik kita punya produk. So jadi benang-benang tenaga tu once kita tahu kita punya sinaran inframerah kita juga terdapat dalam kita punya cahaya matahari. So dia akan activate balik kita punya produk-produk tadi itulah untuk keberkesanan kita yang sama. Sebab kita claim untuk produk kita adalah long lasting fabric energy. So masih lagi sama. Okay, so we got no more question. Encik Sami cakap terima kasih tentang penerangan yang jelas Mizi. Sama-sama. Hai Zuin Choben, alamak. Hai Ebinan. Elvi Lim. So Elvina dengan Harvey ke? Hi. Okay. So thanks for all the explanation. Yes, thank you to all. We hope we earn the privilege of your time. And terima kasih kepada anda semua yang join kita punya live. And terima kasih juga yang bertanya soalan. Actually soalan-soalan yang anda tanya ni pun actually membantu viewers yang lain untuk tahu lebih banyak tentang weekend. Okay, so before kita end kita punya, actually kita plan untuk 30 minit tapi kita memandangkan kita ada sambutan soalan yang luar biasa daripada kita punya user sendiri, viewer sendiri. Kita of course kita teruskan. Okay. So jadi sebab kita tengok kita punya respon sangat-sangat bagus, sangat thank you so much. Dalam masa 1 jam mungkin tak cukup juga. Mungkin juga ada banyak juga lagi kadang-kadang persoalan-persoalan yang muskil. Kadang-kadang ada yang tak sempat nak waktu bekerja, tak sempat nak tanya. Mungkin nanti kalau in case Mizi ada masa dekat tempat-tempat anda yang outstation, anda boleh tengok untuk jadual bulan 3 kita dah keluar. So jadi untuk quiz kita, so kita tunggu untuk quiz kita. Sebab kita ada mystery gift yang kita nak bagi, kita nak release. So jadi Mizi boleh bagi quiz kita. So nak jawab dekat komen ke ataupun nak hantar ke macam mana Mizi? So kita jawab dekat komen nanti. So kita akan pilih secara random. Betul. Untuk pemenang-pemenang dia. Okay. So Mizi nak take note iaitu quiz kita untuk hari ini ataupun minggu ini. Dengar betul-betul. Okay. So jadi nyatakan 5 bahan yang terkandung di dalam weekend dan 3 fungsi manfaat produk weekend ke dalam tubuh badan kita.
Mizi ulang sekali lagi sahaja. Nyatakan 5 bahan utama yang terkandung di dalam produk weekend dan 3 fungsi manfaat yang ada dalam produk weekend yang baik untuk kesihatan ataupun tubuh badan kita. So jadi kita akan pilih 5 pemenang saja secara rawak untuk dapat mystery gift daripada MXB. So boleh tulis dekat komen anda punya jawapan. Nanti kita akan scroll down, scroll up pula dah, scroll down lah. Kita akan cari jawapan daripada anda. So nyatakan 5 bahan utama di dalam produk weekend. Nyatakan 3 fungsi utama. Maksudnya daripada 1 jam setengah yang Mizi bercakap ni, panjang-panjang ni, mesti nak 3 je. So kita bagi hadiah mystery, kita tak akan review sekarang, kita akan review nanti. Jadi untuk anda semua yang anda rasa live ini perlu diteruskan, mungkin boleh tulis kat komen juga. And then kita akan datang dengan berbagai-bagai topik-topik selepas ni. Ini topik-topik yang the next punya session. The next session. So kita punya live mungkin akan bersiaran setiap hari Khamis di waktu yang sama juga, dan kita akan tengok bergantung kepada respon-respon anda semua untuk thumbs up kita punya like, untuk share, invite lebih ramai lagi untuk join kita punya MXB for Life ni, sebab kita akan janjikan untuk topik-topik yang berbeza untuk kita rungkaikan lagi banyak-banyak persoalan, banyak-banyak masalah-masalah yang dihadapi, bukan saja untuk produk weekend. Sebab MXB bukan saja keluar produk weekend, kita ada Reborn, kita ada Cola Plus. Betul. Dan pelbagai lagi yang masalah-masalah, aspek-aspek kesihatan yang kita akan rungkaikan. So jadi untuk talk kita ni, kita akan lebih more casual, relax dan juga have fun saja. So mungkin hari ni kita akan cerita generally weekend, tapi on the next session kita akan cerita, mungkin kita akan fokus kepada B-Spine sahaja. Maksudnya kondisi apa yang perlu pakai B-Spine, jenis-jenis apa, and then macam mana nak cara pemakaian, cara penjagaan, semua khusus untuk B-Spine, katakanlah. Jadinya kita akan datang dengan siri-siri yang berbeza. So kita akan bawa produk-produk juga yang berbeza, dari segi aspek-aspek penjagaan yang berbeza untuk setiap produk, bagaimana pemakaian dia. Contohnya mungkin kita akan buat demo pakai Bicontour ke dekat sini tu? InsyaAllah. So siapa yang nak pakai tu? Kita cari masa. So kita akan cari mungkin bukan kita dua orang saja, mungkin kita ada alternatif staff-staff MSB dari semasa ke semasa. Anda juga akan mengenali bangunan MSB Tower HQ kita yang bernilai 35 juta ni di samping keseluruhan staff-staff kita di MSB. Kita akan bawa anda tour ke dalam, mungkin ada yang tak pernah sampai lagi dekat MXB Tower sendiri. Saya faham ramai yang sampai, tapi mungkin ada ramai yang tak sampai. First mungkin anda boleh, actually kalau kata macam anda nak datang ke MXB, boleh, tak ada masalah, bila-bila masa daripada pukul 10 pagi sampai ke 7 malam. Anda boleh buat tour. Kalau kata macam, katalah tak sempat nak buat, jangan risau. Di siri yang akan datang ataupun episod akan datang, Zul dengan Mizi akan buat MXB Tower Tour. Maksudnya kita akan buat tour daripada tingkat ground floor, kita punya gallery, sampai ke tingkat 5. Actually kita ada 9 tingkat. For now kita ada guna 5. So kita akan buat tu. Nanti kan Zul akan bagi tahu bila, tapi nantikan. Okay, for now, ada tak yang bagi jawapan 5 bahan, nyatakan 5 bahan utama dalam produk weekend dan 3 fungsi utama. Okay, let's say kalau macam begitu, tak apa, nanti di ruang komen kami daripada pihak MSB akan letak kuis tu. So betul, ada komen di bawah saja. Ada komen jawapan-jawapan tu di bawah. Share live ini, and then like, and then kalau boleh, kita akan pin, Mizi kita akan komen soalan ni dekat bahagian komen lah, and then after that kita akan pin dekat atas. Anda just komen jawapan jawapan di bawah sana. So kita akan kemukakan kuis soalan tadi. So anda jawapan tu anda boleh bagi dekat ruangan komen. Betul. Di bawah. And then the winners will be announced
dekat page MXB for All. Besok Mizi? Ya, insyaAllah besok. Okay. So kita last paling jawapan kita kena bagi sebelum jam 7 Hari ni. Hari ni. Yes. So dari masa sekarang 12. So jadi sampai jam 7, paling last jam 7 anda kena bagi jawapan. So esok kita akan umumkan pemenangnya. 5 saja yang bertuah. 1 2 3 4 5. Okay. So again, terima kasih. Okay, kita actually nak akhiri kita punya live session untuk hari ni. Nantikan kita punya live session untuk next siri yang seterusnya. Kita akan announce apa topik kita selepas ini. And terima kasih kepada anda semua yang sudi meluangkan masa untuk view ataupun untuk watch kita punya live. And thank you so much to all of you. Macam Zul cakap tadi, like kita punya Facebook MXB for All, and then apa-apa info anda boleh dapatkan direct daripada MXB for All, and also kita punya website ni MXB mxb2u.com. Okay. So dekat sana pun ada info-info. Betul. So jadi banyak info-info tentang MXB dari segi aktiviti, poster, tentang produk. So dekat kita punya laman sawang kita, FB kita, dan juga kita punya website kat sana. So we hope to get in touch, and Zul rasa itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Terima kasih. Thank you everyone. Bye. Bye. Take care. Thank you.